Ustaz Zul. Ustaz Zul masuk lagi. Ustaz Zul dah masuk dah, Ustaz Zul. Ustaz Zul menggunakan nama sekejap tak jumpa Ustaz Zul guna line apa? Ustaz Zul boleh respon Ustaz Zul? Tak jumpa Ustaz Zul guna line Ustaz Azri boleh bantu ke Ustaz Zul pakai line apa? Atau pakai nama apa? Cik Zikri tak jumpa Apa? Tak ada. Oh ni nama dah ada. Ustaz Zul Ramli. Assalamualaikum Ustaz Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke suara saya? Kenapa ya? Okey. Bais. Ya, jadi. Dah start ya? Cuma tak ni lagi lah. Tukar kepada paparan Zoom lagi. Kita boleh lakukan Ustaz Bais. Boleh start lah. Dah masuk dah. Recording in progress. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Tan Sri, Datuk, Datin, pengarah-pengarah, ahli majlis, kaki tangan MPS, tuan-tuan dan puan-puan yang sama-sama hadir pada hari ini, sama ada di dalam Zoom kita ataupun melalui live FB Majlis Perwakilan Selayang. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan yang mana di atas kesudian tuan-tuan semua untuk sama-sama menghadiri satu majlis ilmu yang kita laksanakan hari ini, iaitu ceramah berkaitan dengan ibadah kurban. Dan tidak dilupakan juga ucapan terima kasih saya kepada pengurusan MPS yang tidak berhenti memberikan galakan dan juga sokongan yang berterusan kepada KSPK, Kelas Sukan dan Kebajikan Majlis Perwakilan Selayang untuk melaksanakan program-program ilmiah seperti ini. Untuk makluman semua yang hadir pada hari ini, program kita yang kita laksanakan sekarang ini adalah anjuran Kelas Sukan dan Kebajikan Majlis Perwakilan Selayang bersama-sama dengan kerjasama Pertubuhan We Love Kurban. Seperti mana yang kita tahu, ceramah kita hari ini yang berkisar berkenaan dengan ibadah kurban yang akan disampaikan oleh ustaz yang kita jemput khas dengan kerjasama daripada We Love Kurban, iaitu ustaz yang tidak kurang famous ni juga, sangat famous ustaz kita ni, iaitu Ustaz Zul Ramli M. Razali. Saya bacakan sedikit biodata ataupun background Ustaz Zul Ramli ni. Ustaz Zul Ramli mendapat pendidikan di University of Islamic Study Karachi, Pakistan dalam bidang akidah dan dakwah. Beliau juga merupakan seorang master coach dalam bidang NLP, iaitu Neuro Linguistic Programming. Beliau juga adalah master trainer untuk program motivasi dan juga potensi diri.
untuk syarikat korporat dan juga badan kerajaan orang master coach dalam bidang NLP. Beliau adalah guru linguistik programming, nasihat usrah fitrah, juga adalah master trainer untuk program motivasi dan penggiat seni yang sudah berhijrah syarikat korporat dan juga badan kerajaan di seluruh Malaysia. Himpunan Artis Sayang adalah pemegang amanah sebagai penasihat usrah fitrah 2016, iaitu beliau adalah merupakan presiden dan penggiat seni yang sudah berhijrah sejak tahun 2016 dan mengurusi bagi Dewan Artis Sayang Al-Quran, dan yang terbaru sekali adalah beliau telah dilantik oleh Hakim. Beliau adalah merupakan presiden Pertubuhan Ilmuwan Sunni Malaysia sejak tahun 2016 dan pengurusi bagi Dewan Dakwah Negara, dan yang terbaru sekali adalah beliau telah dilantik oleh Jakim sebagai Duta Rahmah Malaysia. Tahniah Ustaz. Beliau juga berpengalaman luas dalam program dakwah dan juga ceramah agama di seluruh Malaysia, Singapura dan juga Brunei, dan suaranya sering berkumandang di corong radio utama IKIM.FM dan dikenali sebagai nakib tetap rancangan nombor 1 radio iaitu Usrah Nurani pada setiap petang Jumaat petang. Wajah Ustaz Zul Ramli ini juga tidak asing di kaca TV, yang mana beliau sering dilihat di semua saluran TV, terutama dalam program Tanyalah Ustaz, Halakah dan Hadis di TV9, Al-Kuliah, Al-Hidayah dan Motivasi Pagi di TV3, Jom, iaitu Jalan Orang Mukmin, Tazkirah Malam Jumaat dan Tabayun di Asra Oasis, dan Klinik di Hijrah TV, Al-Hijrah serta Forum Perdana di TV1. Beliau juga dilantik sebagai murabbi dalam program Da'i TV3 pada musim 2016 dan juga penulis buku bestseller U-Turn, Ke Jalan Lurus oleh RNR, serta yang terbaru ini adalah bertajuk Turning Point. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sebenarnya perlu berasa bangga lah bersama-sama dengan kita hari ini. Memang betul-betul Ustaz selebriti lah. Kalau nak baca yang saya nyatakan tadi ni, memang banyak yang Ustaz dah keluar dari TV. Dan hari ni bersama-sama dengan kita secara live, Ustaz Zul Ramli yang dibawakan khas. InsyaAllah Ustaz, selalunya program ceramah agama, program ilmiah ni, kalau sebelum PKP kami di Majlis Penyelesaian lain kita panggil secara live lah, bersemuka. Tapi dalam keadaan norma baru ni, kita terpaksa mengikut juga norma baru, dan alhamdulillah saya rasa ada kebaikannya kita buat sebegini, lebih ramai kita boleh kongsikan. Kalau sebelum ni secara tertutup di Majlis Selayang saja, sekarang ni kita boleh buat secara live, kita kongsikan bersama-sama dengan penduduk di dalam kawasan Majlis Selayang dan di luar juga yang boleh mengikuti live saja. Jadi saya rasa tanpa membuang masa, saya jemput dengan segala hormatnya Ustaz Zul Ramli untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan Ustaz. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa wala wa ba'd. Pertama sekali terima kasih yang saya hormati, yang saya kasihi Tuan MC MPS, Encik Muhammad Zikri. Seterusnya saya kira kepada yang saya hormati kasihi pengarah-pengarah MPS, YDP, Kelab Sukan dan Kebajikan MPS, juga pastinya Pertubuhan We Love Korban daripada Al-Baghdadi. Seterusnya semua para pencinta kebaikan yang bersama dengan program kita yang akan bersiaran ini, insya-Allah dalam tempoh 1 jam lebih kurang kita bersama ni. Pertama-tama sekali terima kasih saya ucapkan, saya yang fakir ini ucapkan terima kasih kepada pihak MPS
Dan bila baca biodata tu saya pun jadi takut lah pula nak bercakap kan. Dan saya harapkan insya-Allah pertemuan ini akan dapat manfaat seperti kita sering baca doa, Allahumma 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, Engkau berilah aku ya Allah manfaat. Alimni, ajarkanlah aku ya Allah apa yang memberi manfaat kepadaku, wanfa'ni, dan manfaatlah kepadaku apa yang Engkau telah ajarkan. Maknanya kita nak bila kita belajar kita mendapat manfaat. Dan saya yakin insya-Allah ya, sebab Allah ada cara untuk mengangkat kedudukan seseorang, dan salah satu caranya adalah apabila kita memahami sesuatu ilmu. Ini Allah sebut dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat kedudukan orang yang beriman di kalangan kamu, dan bagi mereka yang diberikan ilmu maka diangkat dengan beberapa kedudukan yang tinggi. Jadi insya-Allah kita harap sangat perbincangan kita yang kita fokus pada kali ini tentang korban, dan tajuk yang kita bincang insya-Allah, rugi ke kalau saya tak buat korban ya. Jadi kita doalah pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, semua yang saya kasih sekalian, bila kita sebut rugi ke tak ya, tentu kita akan tanya apa untungnya. Itu yang utama kan. Sebab rugi atau tidak, maksudnya apa untung kalau saya melakukan korban. Oleh kerana mungkin saya faham, saya yakin bahawa rakan-rakan semua yang sedang online pada masa ni, saya tak dapat lihat banyak, tapi saya harap rakan-rakan macam Tuan MC katakan tadi, insya-Allah ada ramai kawan-kawan kita yang saya tengok baca ni pun, masya-Allah ramai kawan-kawan kita. Nur Amrina, Siti Syafiqah, baik tak sempatlah kalau saya nak baca satu-satu. Nur Rafida, baik, masya-Allah. Cik Awais, masya-Allah, itu dah memang orang kuat kita. Baik, semua yang dikasih sekalian, apabila kita nak berbincang tentang apa untung saya bagi saya melakukan korban ya, dan kalau saya tak mengambil peluang maka dia akan pergi sebaliknya. Apa dia? Kita akan jadi orang yang rugi. Jadi nampaknya kalaulah soal dunia kita tahu untung rugi ya, rugilah tak melabur kat sini. Jadi orang tu bagi tahu dia punya kelebihan pelaburan tu, dan memang kita rasa terkilan sangat kalau kita tak melabur. Rupanya kita letak 1,000, memang kita dapat sampai 100,000 contohnya. Rasa rugi sungguh lah. Ya. Dan tetapi yang kita nak nampak ni adalah satu bentuk yang lebih istimewa. Dan saya harap rakan-rakan semua bersedia. Kenapa bersedia? Sebab apa yang kita bincangkan ini, dia adalah sesuatu yang kita akan nampak untung ruginya di dunia, dan kita akan nampak untung ruginya di akhirat. So untung rugi dunia, untung rugi akhirat. Ya. Kalau duit keuangan semata-mata, sebab itulah syair tersebut. Jadi saya nak ucap tahniah juga ni, bila MC katakan tadi sebenarnya MPS memang buat program selalu, cuma biasanya kita buat secara bersemuka, ini je kita kena buat online. Maknanya tahniah kepada semua rakan-rakan yang online pada ketika ini. Kerana apa? Sebab kebiasaannya manusia ni, dalam satu syair disebut apa dia? Ra'aitun nasa qad dhahabu ila man 'indahu adh-dhahabu wa man la 'indahu adh-dhahabu fa'anhu an-nasu qad dhahabu wa ra'aitun nasa qad malu ila man 'indahu al-malu wa man la 'indahu al-malu fa'anhu an-nasu qad malu wa ra'aitun nasa qad munaffidatan ila man 'indahu fiddatan wa man la 'indahu fiddatan fa'anhu an-nasu qad munaffidatan. Ya. Dia bagi tahu apa dia dalam syair ni?
aku dapati manusia ni malu. Malu ni maknanya dalam bahasa Arab bererti hatinya condong, hatinya cenderung. Ila man indahul malu, kepada orang yang ada malu. Malu ni maknanya harta. Jadi manusia ni kalau orang yang ada harta, dia condong hati. Jadi sebab itulah hari ni kat WhatsApp, kat TikTok, kat mana-mana semua tunjuk dia ada. Yang dia ada. Ya. Habis tak ada sangat, tunjuk juga apa yang dia ada. Ya. Kampung dia ada durian pun cerita juga kan. Jadi nak ceritanya manusia ni condong apa yang dia ada. Ya. Sebab tu kita kalau nak rasa nak berlumba-lumba, rasa tak payahlah kot. Ya. Dulu ada orang cerita kampung lah kan. Orang kampung nun jauh tak ada di Malaysia ni kan, berkelahi kampung A, kampung B nak tunjuk power tak power kan. Dia kata kat kampung aku, dia kata, ni A kata kat kampung aku kalau nak tangkap kancil, ni orang bandar MPS dia tak tahu sebab orang bandar kan. Kancil ni bukan kata kancil tak, kancil betul. Dia kata kat kampung aku kalau kancil nak tangkap, dia kata pasang perangkap, patah bilang 3, 1, 2, 3, pap lekat cekul kancil. Power tak powernya kampung dia banyak kancil. Nak ceritanya, ya, nak cakap besar ni, nak tunjuk apa ada. Jadi bayanglah kawan semua ya, kalaulah kampung tu pasang perangkap 3 tapak, kita pasang perangkap kampung kita 3 hari pun tak dapat. Ini 3 tapak lekat. Lepas tu ambil sembelih, lepas tu pasang lagi 3 tapak lekat. Jadi kampung B ni dia dengar, ya Allah, memang respect gila lah kan. Dia kata, oh memang hebat lah kampung kau, dia kata. Tapi ada lagi. Jadi orang sembang kalau sembang besar ni, dia memang tak pernah kalah. Dia kata, tapi kampung aku lagi hebat. Cara mana hebat? Kalau nak pasang perangkap kancil, kena kuat kancil ke tepi, dia kata, baru boleh pasang. Punya dia kata banyaknya kalau nak pasang perangkap tu, kena kuat kancil dulu. Jadi baru boleh pasang kancil. Allahu Akbar. Jadi memang manusia ni dia selalu nak tunjuk apa yang dia ada. Ya. Jadi manusia tu cenderung. Sebab tu kalau kita tengok hari ni, ya Allah, bila ada apps ya, masing-masing nak tunjuk kereta dia, rumah dia, ya. Allahu Akbar. Jadi kita minta janganlah kita jadi macam tu kan. Yang tadi pula tu, kalau nak sambung sikit je lah, tak ada faedah pun. Tapi yang A ni bila dia kalah, dia kata tak, kampung kata hebat, dia kata pokok kelapa semua tinggi-tinggi, dia kata kan. Mana tak tinggi, dia kata. Nun cuma bayang Nun duduk di gerik sana, panjat pokok kelapa dia boleh nampak ke LCC. Power tak power. Cuba bayang kalau duduk kat gerik, duduk puncak kelapa tu boleh nampak ke LCC. Kan. Wow, B kata hebat. Ya Allah, memang kamu yang kalau macam tu memang hebat lah, dia kata. Tapi kampung aku lagi hebat. Oh ya ke, dia kata. Hebat cara mana? Dia kata kami tak panjat pokok, dia kata. Kami tak panjat, kami suruh monyet dia panjat. Bila kami lepaskan monyet, dia kata, ya, naik pokok kelapa, naik ke atas, dan bila turun tu biasanya tua dah, yang buta dah OKU dah, punya lama dia naik atas tu. Jadi nak ceritanya semua yang dikasih sekalian, kalau kita lah tiba-tiba dalam hidup ni rasa nak menunjuk-nunjuk, ingat cerita saya ni ya. Ingat cerita orang kampung ni, janganlah kita kadang-kadang nak tunjuk macam-macam lah. Saya pun ya Allah sedang didik diri sendiri ya. Kadang-kadang tak nak tunjuk kereta kan, tapi tunjuklah konon bawa kereta, wow kereta dia. Jadi baik, manusia tu memang macam tu. Baik, hari ni kita nak cerita bukan benda yang semua orang suka. Sebab tu tuan-tuan perempuan yang ada di sini, kalau macam ya Allah nak dengarlah, nak tahulah rugi ke tak, maknanya itu adalah satu kualiti yang hebat dalam hati yang Allah dah bagi dalam bentuk hidayah sebenarnya kan. Baik, kalau macam tu kita kena tengok makna korban tu dulu. Walaupun dah tahu dah ya, kalau saya tanya pun semua orang dah macam mungkin marah kat saya, Ustaz, janganlah bagi tahu basic-basic sangat. Kami dah advance dah dalam soal korban ni kan. Ke saya perlu tanya soalan-soalan tentang persoalan hukum, kuis sikit pasal korban ya. Encik Wes memang nak jawab macam tu kan. Baik, tak apa. Kita bincang saja ya. Baik, bila sebut korban, tentu kita faham dia adalah sembelihan. Ya, korban dia adalah sembelihan. Baik, sembelihan kalau dia ada berapa sinonim ya, sinonim. Nanti kita cerita perbezaan-perbezaan dia.
Pertama bila sebut korban, orang Melayu terutamanya, kita lah terutamanya bila sebut korban ialah sembelihan ketika hari raya korban. Sebab korban ni ada satu hari raya namanya hari raya korban. Baik, bahasa Melayu. Yang dekat dengan makna korban adalah udhiyah. Udhiyah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah nahar. An-nahar. Ya. Yang keempat al-hadiyu, ya, al-hadiyu. Baik. Semua maknanya adalah cerita tentang satu bentuk ibadah, ya. Jadi keempat benda ni adalah menceritakan tentang satu bentuk ibadah, worship kita kepada Tuhan. Ya, sebab kita ibadah ni ada namanya sembahyang, ada namanya puasa, ada namanya umrah, ada namanya haji, ada satu ibadah yang namanya korban, ya, yang namanya udhiyah, yang namanya nahar, yang namanya menyembelih al-hadiyu. Baik, kalau macam tu, jadi korban adalah ibadah, ya, ibadah. So bila ibadah dia ada hukum, ya. So korban ini hukumnya adalah sunat muakkad, ya, sunat muakkad. Sunat ialah satu benda yang kita tak wajib buat, tetapi bila kita buat Allah sangat suka, dan bila disebut muakkad maknanya satu perbuatan yang Allah sangat suka kita buat. Ya. Baik, saya sebut sembelihan tadi, ya, saya sebut sembelihan. Dan sembelihan ini pula bukan macam sembelihan biasa, sebab dia banyak sembelihan dalam hidup kita ni. Ada sembelihan biasa, ya. Sembelihan biasa ni maknanya kita sembelih kambing, lembu, ayam untuk kita makan. Itu sembelihan biasa. Ya. Ada sembelihan yang kita buat sembelih untuk kita sedekah pada orang. Itu belum nama korban. Ya. Walaupun dia juga sembelihan. Ya. Nahar itu bermaksud tengkuk ataupun leher tempat sembelih. Ya. Sebab tu bila kita baca doa doa Allahumma salli ala Muhammad, kunut nazilah kan. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina, pada tengkuk, maknanya leher-leher tempat kami sembelih. Ya, jadi kemudian apa lagi, ya? Okey, jadi sembelihan itu banyak, sedekah itu banyak, tetapi bila dia masuk pada 4 hari sahaja. So maknanya bila ibadah ini hanya berlaku untuk 4 hari dalam 365 hari setahun. So kalau setahun ada 365 hari, maka 4 hari ni sajalah kalau kita lakukan korban, yang saya kira inilah ya, komiti We Love Korban ni nak ajak kita semua ni. Ya. Komiti We Love Korban nak ajak kita semua ni untuk 4 hari ni saja. Sebab kalau kita tak buat pada 4 hari, kalau kita terlepas hari tersebut, dia tidak nama korban. Dia nama sembelihan biasa. Dia nama sedekah. Jadi bila harinya? Pada hari nahar, yakni pada hari raya korban yang pertama, dan 3 hari tasyrik. Ya, 3 hari tasyrik. Maknanya hari raya korban kedua, hari raya korban yang ketiga, hari raya korban yang keempat. Hanya 4 hari ni sahaja yang kita itu akan dianggap melakukan ibadah sembelihan korban. Jadi sebab tu memang kena rebut peluang ni. Ya. Sebab katalah tiba-tiba nanti bulan 9 baru teringat, Allah Akbar, rasa nak korban lah. Nak. Kena tunggu pula tahun depan pula. Ya. So sekarang peluang masih ada lagi. Baik. Jadi kita tahu bahawa dia adalah yang sunat muakkadah, ya, kecuali orang tu bernazar. Dia lain lah. Ini saya malah nak pecah lah nanti. Mungkin nanti dia akan lari pula kita punya tajuk perbincangan. Jarang ada dalam masyarakat kita ni bernazar untuk berkorban. Ya, kalau dia bernazar, maka dia ketika itu dah jadi wajib dia melakukan korban. Bukan sunat muakkad lagi. Ya. Baik, semua yang saya kasih sekalian, bila dia sunat muakkad, maknanya sunat satu benda yang Allah suka, muakkad yang maknanya sangat-sangat disukai oleh Allah. Bukan sekadar suka biasa, tetapi satu yang sangat disukai oleh Allah. Maka kerana itu bila Allah sukai perbuatan kita, ya, dalam bentuknya adalah kita melakukan korban,
Sebab ibadah korban ni semua yang dikasih sekarang, kalau kita buat ranking hierarki, kita buat hierarki, maknanya ibadah-ibadah. Contohnya kita ibadah puasa. Contohnya kita buat ibadah puasa. Ya, dia ada dalam hierarki dan ada tujuan dia. Baik, kalau sebab puasa baru kita lepas sebulan kan, puasa baru lepas sebulan sudah. Maksudnya sebulan kita melakukan puasa di bulan Ramadan, dan puasa ni dia nak lahirkan apa sebenarnya? Ya. Sebab setiap ibadah tu dia adalah proses untuk melahirkan kita seseorang yang tertentu, satu benda yang tertentu bagi diri kita. Okey. Jadi kalau puasa tujuannya adalah untuk kita jadi baik. Saya buat kesimpulan je. Kenapa kita puasa? Supaya kita jadi baik. Macam mana kita jadi baik? Kita bila kita boleh kontrol diri kita. Manusia bila boleh kontrol nafsu dia, maka dia jadi baik. Sebab tu puasa mendidik nafsu supaya di hujung puasa kita menjadi baik. Baik, sebab itu semua yang dikasihkan, adakah proses dalam Islam dah cukup? Belum cukup. Ya, belum cukup. Kerana Nabi tak suruh kita hanya jadi baik. Ingat ya, Nabi tak suruh hanya kita jadi baik. Kenapa Nabi tak suruh kita hanya jadi baik? Sebab kalau kita hanya jadi baik, nasib orang baik biasanya kena kelentong. Ya, kalau sekadar dia jadi baik, dia jadi orang yang kena tipu memanjang. Scammer cukup suka ni. Ya, gores dan menang sejak tahun 80-an sampai hari ni masih ada report polis kena tipu program gores dan menang. Kenapa? Sebab apa? Dia kata takkanlah orang sanggup nak tipu. Nampak orang baik, dia fikir orang lain takkan buat jahat. Dia fikir macam dia, takkanlah orang sanggup nak menipu atas nama apa? Kadang-kadang nama agama tu yang kadang-kadang bukan nak itu kan. Yang korban-korban ni alhamdulillah, sebab tu korban, we love korban di bawah Al-Baghdadi ni alhamdulillah meyakinkan ya. Kadang-kadang bisnes pula jadi korban. Duit bagi, lepas tu rupanya tak buat korban pun. Allahu Akbar kan. Kita pergi ke bank kadang-kadang tunggu kan. Pondok di Yala. Cakap Melayu pun tak reti. Tak boleh cakap Melayu kan. Kita pun bagilah pondok Yala. Ya. Rupanya punya cek Masya Allah. Ya. Yang pegang tabung tu pun tak Islam. Nak pondok lagu mana? Kan. Nak ceritanya, kalau orang baik, sebab tu Islam tak suruh kita hanya jadi baik. Sebab nasib orang baik, dia akan kena tipu. Ya. Sebab tu dalam Islam, disuruh kita buat apa? Kita jadi terbaik. Rupanya nak lahirkan terbaik, dia kena ada satu ibadah lain. Kalau ibadah puasa jadikan kita baik, tetapi tak cukup ramuan itu, maka lepas ibadah puasa masuk Syawal, masuk Zulqaidah, masuk ke muncak hujung tahun Islam ialah bulan Zulhijjah. Ya, sebelum kita masuk bulan Muharram. So ke muncak tahun ini, maka kita kena buat satu ibadah yang bukan melahirkan manusia baik, tetapi manusia terbaik. Ya. Dan bila kita jadi terbaik, kita dah jadi leader. Kita dah menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita menjadi syuhada 'alan nas. Kita menjadi jadi Islam bawa kita begitu. Bukan hanya bawa jadi baik. Saya suka sangat. Tuan-tuan boleh tengok lepas ni, jangan sekarang. Ya, kita boleh tengok kat YouTube. Bukan sekarang tuan-tuan ya. Kalau sekarang ni tengah nak tengok, tiba-tiba ternampak iklan Shopee, tiba pergi pula Shopee kan. Dalam YouTube tuan-tuan boleh tengok cerita tentang Nokia tu, handphone Nokia tu. Ya, boleh tengok press conference. Satu masa dulu, mungkin 10 tahun dulu, kita semua pegang handphone Nokia. Tapi hari ni tak ada orang pegang Nokia. Mungkinlah tak ada orang. Kalau ada tu cikai sangatlah, Masya Allah. Kan? Cuba bayang semua yang saya kasih sekalian, apa kata CEO Nokia ketika dia punya syarikat habis merudum saham dan dia terpaksa dibeli sahamnya, dan mereka menjadi orang yang tak ada apa-apa. Daripada penguasa, cuba bayang, bukan penguasa selayang tak, penguasa seluruh dunia dari segi sales. Apa kata dia sambil menangis? CEO buat satu press conference. Dia kata apa dia? We didn't do anything wrong, but somehow we lost. We didn't do anything wrong. Kami tak buat salah.
but somehow we lost. Tapi kami kalah. Sebab rupanya kalau kita dalam hidup hanya buat tak buat salah, maksudnya buat baik saja, somehow we lost. Kita akan kalah. Maka sebab tu Nabi tak nak kita kalah. Kita tak nak kalah di MPS. Kita tak nak kalah di rumah kita. Maka bagaimana caranya? Mesti jadi terbaik. Okey, jadi terbaik. So kita tadi tahu tentang baik, maka jadi orang terbaik. Maka rupanya korban ni, orang yang lakukan ibadah korban adalah nak mempersiapkan jiwa dia untuk jadi terbaik. Jadi cuba bayang kalau tahun ni kita tak buat korban, maknanya chances kita untuk berada pada podium menjadi terbaik, kita tak sempat naik ke atas tu. Dan bila kita tak sempat ke atas tu, maknanya kita ada di bawah. Ya, kita ada di bawah. Menjadi orang biasa, dan pada ketika itu, kita membazirkan potensi yang ada pada diri kita. Maka kerana itu, kenapa kita katakan korban ini ialah yang terbaik? Sebab semua yang saya kasih sekalian, korban ni ya, apa makna korban? Bila sebut korban, apa makna korban? Orang kata sembelihan lah kan. Dia sebenarnya bukan makna sembelihan. Korban tu adalah satu faham, dia adalah sembelihan. Tapi kalau kita tengok pada makna korban tu sendiri. Apa makna korban? Tadi MC cakap kat saya di BC, kata Ustaz kalau di MPS ni kalau tentang bahasa Arab memang semua fasih, alhamdulillah ya. Jadi itu MC tag saya. Jadi Ustaz dia kata kalau Ustaz nak test dia orang bahasa Arab memang jangan test lah, memang dia orang punya A bahasa Arab dia orang kan. Jadi kalau saya tanya apa makna korban, semua dah menjawab. Cuma sebab kebetulan semuanya tengah mute kan, jadi tak boleh saya dengar kan. Kalau tidak satu dewan yang ada ni semua menjawab makna korban ya. Baik, apa makna korban? Korban, kalau saya katalah saya dengan MC lah, contohlah ni baru first time. Okay, Siti Syafiqah nak menjawab nampaknya gayanya kan. Allahu Akbar, dah tiba-tiba dah terhilang pula, Masya Allah ya. Jadi betul lah, MC pun cakap tadi, kalau di MPS ni maknanya sifat malu mereka tu tinggi ya. Jadi itu ciri-ciri keimanan, alhamdulillah ya. Kata Nabi, al-haya'u wal imanu qurina jami'an ya. Sesungguhnya malu dan iman itu terikat sekali. Jadi sebab tu tak ramai saya nampak yang ada. Kalau ada pun datang sekejap keluar balik macam Siti Syafiqah tadi kan. Baik, bila sebut, saya katalah contoh saya dengan Cik Muhammad Zakri ya. Katalah kami ni rapat ya. Katalah kami ni rapat. So bila kita berkawan dan rapat, ya, kita banyak kawan mungkin. Ya, kita banyak kawan. Okay, Cik Wais contohnya. Saya Cik Wais. Saya ramai kawan. Tapi saya dengan Cik Zakri, apatah lagi kalau dah pergi Madinah tu, Masya Allah, apa lagi lah tuan-tuan ya. Cik Zakri terus ya, bila nak berkawan dengan saya, tunjukkan kesolehan dia ya. Maknanya background terus Madinah, Masya Allah. Okey. Tak apa gurau ya. Nak gurau dengan siapa lagi dalam kelas kita ni kan. So, bila kita rapat, disebut apa? Kawan tu bila rapat, kita sebut kawan qarib. So, maknanya, qarib maknanya rapat. Ya. Lawan kepada rapat adalah ba'id. Bila rapat, qarib. So sekarang ni, bila kita buat ibadah kurban, ya, dalam bahasa Arab, kurban ialah yang rapat yang terlampau. Kalau macam ni ya, tengok tangan saya tuan-tuan, tengok tangan saya. Ini maknanya saya katalah dengan Cik Wei, Cik Zakri ke, macam ni ya. Ni rapat lah ni. Ya, nampak tak? Daripada jauh. Tetapi bila kurban, dia dah jadi tersangat rapat. Ya. Kurban, ya, kalau kita biasa bahasa Arab, kita dengar kalimah ghufran, ya. Ghufran. Ghufran itu maknanya tersangat pengampun Allah. Ya, tersangat pengampun. Jadi bila kurban maknanya tersangat hampir. Jadi tahulah kita rupanya ibadah kurban ni ialah ibadah yang paling tinggi yang akan menyebabkan manusia tu sangat hampir dengan Allah. Ya, manusia akan sangat hampir dengan Allah. Jadi cuba bayang tuan-tuan, kalau kita lepaskan peluang korban pada kali ini. Kalau kita lepaskan peluang untuk kita buat dengan We Love korban ya. We Love korban di bawah Al-Baghdadi ini kita lepaskan pada tahun ini ya.
Maknanya peluang untuk kita kurban yang bersangatan dekat dengan Allah kita lepaskan. Kita lepaskan. Jadi saya kira manusia paling rugi ialah apabila kita lepaskan peluang untuk dekat ketika peluang itu ada pada kita. Peluang terbuka sekarang ni, tetapi peluang itu kita lepaskan sahaja. Cuba bayang kalau dengan suami, isteri, ya, kawan, kita rasa best kalau ada orang yang rapat, dekat, faham kita. Tetapi cuba bayang kalau Allah yang rapat dengan kita, yang lebih faham, yang lebih berkuasa, yang lebih baik, yang lebih penyayang, rapat dengan kita. Sebab itu semua yang saya kasih sekalian, rupanya sembelihan itu hanya sebagai medium, hanya sebagai wasilah untuk supaya Allah nampak bahawa rupanya hamba-Ku, saya tak tahu berapa agaknya dengan We Love Korban di bawah Al-Baghdadi ni, mungkin 1 ekor kambing tak tahu berapa ratus atau berapa ribu, saya tak tahu, ya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok sejauh mana kita ada harta kita yang kita simpan, ya, harta yang kita simpan, yang kemudian kita fokuskan untuk kita keluarkan korban. Dan pada masa itu kita telah mengeluarkan harta yang Allah bagi pada kita, yang harta itu tunduk pada kita. Sebab Allah jadikan dalam Quran, Allah katakan binatang-binatang ternak itu Allah jadikan mereka itu tunduk pada kita. Ya tuan-tuan, sebab itulah binatang ni, ya, binatang ni yang kita nak korban mestilah binatang ternak, bukan binatang. Jangan balik kampung, ya, minta pelepasan, kemudian pergi menembak seladang, lepas tu buat korban. Ya, ataupun macam cerita kancil tadi, buat perangkap kancil banyak-banyak untuk musim korban, kemudian kita berkorban kancil. Sebab binatang ada 2 jenis. Ya, yang pertama binatang liar, ya, yang kedua adalah binatang ternak. Allah jadikan binatang-binatang ini ada tujuan-tujuannya. Dan Allah menyebut dengan jelas, Allah jadikan binatang ternak itu tunduk pada manusia bagi manfaat manusia. Maknanya Allah jadikan ada makhluk Allah tunduk kepada makhluk yang namanya manusia. Maka bila Allah nak uji kita, Allah test kita, bolehkah kamu setelah Allah tundukkan hamba itu kepada kamu, maka kamu pulangkan balik pada Allah. Di situ falsafah korban. Kerana itu semua yang saya kasih sekalian, dan hari ini kita dimudahkan lagi kita melakukan korban dengan kita pakai wakalah, ya, kita gunakan wakil, ya. Tetapi seluruh falsafah tadi itu maknanya sebab wakil kita, We Love Korban, akan hanya mencari binatang ternak. Akan hanya mencari binatang ternak untuk dibuat sembelihan, ya. Kalau kambing 1, kalau lembu atau unta 7 bahagian dikongsi-kongsikan. Tetapi maknanya apa dia? Kita beri harta kita dalam jumlah ratus-ratus, saya tak pasti berapa nanti, mungkin pasti Ustaz Asfar akan permudahkan bagi kita. Sebab yang lebih mengancam kita, Nabi sebut barang siapa yang Allah berikan baginya lebihan. Maksudnya dia boleh manage harta dia. Dia bukan orang miskin. Tetapi dia tak melakukan korban. Janganlah, kata Nabi, ini satu ancaman. Janganlah dia datang sembahyang di musalla kami, di tempat solat kami. Cuba bayang, kalau macam kita ada duit sebenarnya tapi tak manage, ialah memanglah habis kalau kita tak manage, ya, sebab kita shopping, Shopee, Lazada, Manzada, Lazada, kan? Dalam bahasa Arab kata Manjada, Lazada, ini Manzada, Lazada. Ya, jadi memanglah kan tak ada lebihan. Sehingga Nabi kata barang siapa yang ada lebihan, maksudnya dia boleh manage untuk ada lebihan duit, tetapi dia tak nak juga melakukan korban, jangan dia semayang di musalla kami. Ya, jadi itu ancaman daripada Nabi. Kenapa? Sebab Nabi seolah-olah 4 hari ni sahaja dan Allah bagi kamu, takkanlah kita tak dalam hari itu tak dapat nak 300, 400, 500. Ya, yang kita boleh peruntukkan untuk kita sepanjang tahun tersebut untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana semua yang dikasih sekalian, ya, sebenarnya apabila ibadah tu berlaku kepada kita, maka sebenarnya akan berlakulah proses dalaman kita. Ya, dia sebenarnya
berlaku satu proses dalaman bila kita katalah hari ini insya-Allah kita akan sama-sama bertekad, ya, tekad insya-Allah saya nak lakukan korban pada tahun ini. Saya nak lakukan korban pada tahun ini. Dan kemudian kita beri kepada wakil yang kita wakilkan, ya. Dan dengan niatnya, dan bila berlaku sembelihan tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, lan tidaklah sekali-kali sampai pada Allah daging darahnya, ya, bulu-bulunya tak sampai pada Allah, tetapi yanaluhu taqwa, tetapi yang akan sampai daripada sembelihan kita ialah ketakwaan kita persembah kepada Allah. Jadi yang kita persembah kepada Allah, kalau kita tak buat korban, ketakwaan kita tak sampai pada Allah. Ya, itu maknanya penting sangat korban ini pada diri kita. Dan semua yang saya kasih sekalian, dan ketika itulah bila dia berjalan pada diri kita, dia berlaku proses dalaman. Kalau kita ikhlaskan hati kita, ya, kita memang aku nak lakukan ibadah korban ini, saya bagi sejumlah wang ini pada wheel of korban supaya dapat dikendalikan, dan kita ikhlas seikhlas-ikhlasnya, maka berlakulah proses dalaman. Ya, yanaluhu taqwa, proses ketakwaan sedang berlaku dalam diri kita, ya. Ketika mungkin kita tak dapat tengok sebab mungkin luar negara, ya, pada masa ni pun kita takkan banyak mampu melakukan korban di dalam negara, maka ketika orang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, dan berlaku satu sembelihan. Dan saat berlaku sembelihan tersebut, sebenarnya bagi orang yang menghayati, berlakulah proses berlaku kepada dia apa dia? Ketakwaan yang nak menyebabkan dia melakukan yang terbaik. Sebab tadi ingat, korban adalah untuk melakukan yang terbaik. Kenapa semua yang dikasih sekalian? Kita tengok ayat yang awal Allah ceritakan tentang sejarah pertama orang yang melakukan korban. Ya, apa Allah kata? Watlu alaihim, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, watlu alaihim, dan bacakanlah dengan kefahaman kepada mereka. Allah kata kepada Nabi Muhammad, watlu alaihim, dan bacakanlah kepada mereka. Maknanya baca sampai mereka faham. Naba, berita. Naba abnai Adama, berita dua orang anak Adam. Ya, kita tahu anak Adam, dua orang anak Adam yang nama Qabil, yang namanya Habil. Ya. Yang kedua-duanya naba abnai Adama bil haqq. Allah suruh kita cerita ni betul-betul di MPS. Soalannya itulah. Cerita betul-betul bil haqq. Jangan cerita lebih kurang, jangan sampai cerita orang tak nampak. Cerita bil haqq, cerita dengan betul-betul kata Allah. Iz, tatkala ataupun apabila, qarraba, kedua mereka melakukan korban. Iz qarraba, kedua mereka melakukan korban. Ya, nampak ya? Maknanya sekarang kita melakukan korban di tahun 2021, dia sebenarnya menyambung daripada korban yang pertama yang berlaku di antara Qabil dan Habil. Baik. Sekarang kita tengok roh korban yang saya katakan buat terbaik tadi. Maka Allah kata mereka kedua-duanya melakukan korban sebab Allah memerintahkan mereka melakukan korban. Ya. Fatuqubbila, maka diterima. Min ahadihima, salah seorang daripada keduanya. Walam yutaqabbal, dan tidak diterima. Minal akhar, daripada yang seorang lagi. Oh, rupanya ada manusia dia buat korban, tetapi ada korban diterima, ada korban tak diterima. Kerana begitu juga dalam amal ni dia ada dua je. Kita duduk dalam majlis ilmu ni. Ada orang yang dia menuntut ilmu, dia menerima, dia diterima amalnya, ada orang tak diterima amalnya. Begitu juga solat. Dia buat solat, terima tak terima. Begitu juga sedekah, terima tak terima. So sentiasa ada dua orang yang satu diterima, satu tak diterima. Ya, jadi kita minta doa pada Allah, ya Allah, jadikanlah kami ni ya Allah, ni menuntut ilmu pada pagi ni dosa maaf saya, pahalanya sangat besar, pahala orang menuntut ilmu sangat besar, sehingga dalam sebuah hadis menyebutkan seperti seorang yang solat sunat sebanyak 1000 rakaat.
Cuba bayang tuan-tuan, kita duduk daripada tadi ni nak habis dah. Ya, nak habis dah saya punya bicara ni. Maknanya macam semayang sunat 1000 rakaat. Ya. Dan kita minta bila pahala sebesar itu tuqabbila, diterimalah, biarlah diterima. Biarlah dia diterima. Ya. Jangan tak diterima. Qala la aqtulannaka qala inna ma yataqabbalallahu minal muttaqin. Maka yang fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka, berkata orang yang tak diterima tadi, aku akan bunuh engkau. Tu kisah tu kita cerita ke part lain. Kisah mereka nak berbunuhan. Tetapi sebelum berlaku kisah itu, kisahnya adalah mereka melakukan korban. Persoalannya adalah kenapa ada orang kena terima, kenapa ada yang tak diterima? Simple je jawapannya. Yang diterima kerana dia buat bagi yang terbaik. Yang tak diterima, dia bukan tak buat. Sebab tu dia juga berkorban, tetapi dengan benda yang tak baik. Ya. Jadi sebab itu mengajar kita dalam hidup ni, bila kita nak bagi yang terbaik. Jangan yang saki-baki. Ya. Kita datang ke MPS, kita datang dengan tenaga, idea yang terbaik. Baru Allah terima. Baru Allah terima. Ya. Kita bagi pandangan yang terbaik. Kita bersahabat bagi yang terbaik. Berfikir untuk bagi yang terbaik sebab kita nak diterima. Kenapa bila diterima? Sebab barulah kita dekat dengan Allah. So kalau kita hanya bagi cincai-cincai, kita hanya bagi lebih kurang, maka rupanya tak diterima, kita tak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu semua yang saya kasih sekalian, sebab itulah di negara China satu masa dulu, ya, ketika mereka ketat sekali komunis mereka, dan orang Islam ramai di China. Ya, kita tahu orang Islam lebih ramai di China berbanding orang Islam di Malaysia. Ramai orang Islam di China. Ya. Dan cuba bayang semua yang saya kasih sekalian, ketika komunis telah melonggarkan sedikit komunis mereka, sebab komunis ialah yang paling anti dengan agama. Komunis dia punya teras dia adalah benci pada agama adalah candu. Itu komunism. Ya. Baik. Ketika mereka dah longgarkan sedikit fahaman dan melayan rakyat dengan agak baik, maka pada ketika itu orang Islam, mereka tengok orang Islam, maka orang Islam ada 2 hari raya. Kita tahulah 2 hari raya kan. Orang Islam ada 2 hari raya. Maka mereka menganggap sebab mereka convertkan sebab ibadat ni pada mereka, pada komunis macam budaya. Dia bukan ibadah ritual tak. Dia adalah budaya. Tuan-tuan, sekarang saya nak ajak kita semua jadi ahli parlimen di China ni satu masa dulu, bukan sekarang ya. Untuk memutuskan pada orang Islam, kita kena bagi satu saja. Dia ada 2 raya, kita benarkan hanya satu saja sambutan. Satu lagi jangan benarkan. Kalau mereka sambut, mereka akan dihukum. Ya, sebab zaman komunis dulu, siapa baca Quran, dia ada penjara dia. Baca Quran, kalau dijumpai Quran di rumahnya, dia kena penjara. Kalau dia nampak sembahyang, dia kena penjara. Dia ada memang ada dia punya hukum-hukuman dia. So semua yang saya kasih sekalian, kalau kita menjadi ahli parlimen di China untuk beri kelulusan pada orang Islam, nak bagi raya Aidul Fitri ke nak bagi raya Aidul Adha? Ya, agaknya lah mana satu yang kita nak benarkan mereka buat. Dan kalau kita tanya pula kita yang tak komunis ni, kalaulah tiba-tiba diberi pilihan, ya kan, sekiranya diberi pilihan untuk pilih satu saja sambutan antara 2 sambutan Aidul Fitri, Aidul Adha, mana satu yang kita nak sambut? Ya. Agak-agak tuan-tuan, kalau saya buat undian sekarang ni agaknya mana satu skor yang banyak, ya? Adakah banyak memilih untuk sambut Aidul Fitri dan satu lagi memilih untuk sambut Aidul Adha? Okey. Cik Wish nampak macam signal-signal mata nampaknya kan? Maknanya masya-Allah. Saya kira ramai orang setuju, agaknya kita ni kalau diberi antara 2 tu mana satu nak pilih satu saja, saya nak pilih raya apa agaknya? Nak tanya MC lah, MC. Agaknya lah ramai-ramai orang lah. Raya ni. Raya korban. Hui. Tak payah bagi duit raya. Baik.
Saya kira betul ramai orang akan kata kalau macam tu baik raya Aidilfitri. Sebab tu dalam negara kita Aidilfitri meriah bukan main, ya. Orang buat countdown, ya, lagi 30 hari nak raya, 29 hari nak raya kan. Lepas tu bila dah seminggu dah habis dah pasang dah lagu raya. Aidil Adha, Raya Korban, sunyi sepi, ya, sejuk gedi, tak tahu langsung, sedar-sedar raya dah rupanya kan. Baik, semua yang dikasih sekalian, di China benar mereka apa mereka buat? Mereka benarkan Aidul Fitri, tak benarkan Aidul Adha. Okey, kalau kita happy lah kan. Kenapa mereka benarkan Aidul Fitri? Sebab Aidul Fitri macam yang saya kata tadi, mereka study, mereka buat kajian, melahirkan manusia baik. Dia orang memang nak orang baik. Sebab bila orang tu baik, dia orang boleh kuasai. Tetapi mereka menghalang Aidul Adha sebab Aidul Adha ialah satu ibadah yang menyebabkan manusia sanggup berkorban. Sanggup berkorban hatta pada nyawa sendiri. So yang ni dia kata ni tak boleh ni. Kalau yang ni nanti orang Islam sampai sanggup mengorbankan diri dia sendiri, maka akhir sekali mereka ini menjadi hebat dan kita tak nak dia orang hebat. Jadi nampak semua yang dikasih sekalian. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala minta kita ulang ritual sembelihan tahun demi tahun dalam 4 hari sahaja. Luar je daripada hari tersebut, kita tak consider sebagai korban. Katalah takdir, kita tak korban tahun ni, mati tahun ni. Waliyazubillah, minta panjang umur lah tuan-tuan ya. Maknanya, kita kena tunggu tahun depan, kalaulah dia mati, maknanya tak ada peluang langsung lagi dia nak untuk melakukan korban. Tak ada langsung dia nak menunjukkan dia dekat dengan Allah. Ya, sedangkan 4-500 kita tu kadang-kadang kita beli exhaust chamber kita punya kapcai tu pun dah habis dah kan, mahal lagi kan. Nak ceritanya maknanya masya-Allah, marilah kita peruntukkan. Kerana itu semua yang saya kasih sekalian, bila kita berkorban, kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka pada ketika itu bukan sekadar kisah bukan kisah Qabil dan Habil, tetapi yang paling dekat dengan kita adalah kisah Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail. Allah cerita mereka ini, Allah minta supaya kisah itu bergelumbang dalam jiwa kita, melahirkan ayah macam Nabi Ibrahim yang sanggup berkorban, anak macam orang muda macam Nabi Ismail yang sanggup berkorban, wanita macam Siti Hajar yang sanggup berkorban. Hanya dengan korban sajalah yang akan mengangkat kedudukan kita. Kita akan kekal berada di bawah. Tidak pernah dihormati kalau kita tak melakukan korban. Sebab itu Allah minta kita lakukan korban. Allah beri ganjaran yang besar pada orang yang melakukan korban. Allah nilai kita sebagai hamba yang bersyukur bila kita melakukan korban. Dan apabila kita melakukan korban, kita sedang menyuntik dalam jiwa kita untuk buat yang terbaik demi nak dekat dengan Allah. Apa saja sanggup ku lakukan. Cuba bayang semua yang saya kasih sekalian. Ya, Ismail kok ada sini, saya cari dah. Ada nama Ismail kat sini ya, nak tanya, nak interview nama Ismail. Oh tak ada. Sepintas. Ada? Tadi ada dah lari pun. Ya, sebab kadang-kadang bila saya cerita dia kecil hati lah kan. Kenapalah tak tanya pada empunya diri ni sendiri kan. Ustaz Zuramli je nama dia bolehlah cerita tentang nama dia kan. Ini nama dia kan. Itu belum lagi orang-orang hebat macam Uwais Al-Qarani itu, Allahu Akbar ya, yang terkenal di langit, ya Allahu Akbar, malaikat sentiasa setiap saat menyebut namanya kan. Itu nantilah part lain agaknya ya. Baik, bayang saya baca dalam tafsir An-Mubahamati Ayatil Quran. Nama Ismail itu saja bermaksud Isma', dengar, il Allah. Kenapa namanya Allah dengar? Sebab Nabi Allah Ibrahim tak ada zuriat dan minta doa pada Allah agar Allah kurniakan zuriat. Dan bila lahir saja anak ini spontan Ismail, Allah dengar. Jadi sebab tu dinamakan. Baik, kenapa saya cerita ni semua yang dikatakan? Cuba bayang, maknanya pada ketika Allah beri kepada seorang ayah anak yang dia sangat sayang dan dia terpaksa berpisah pula dengan sebab kekangan, maka dia terpaksa tinggalkan isteri dan anak yang dia sayang, membesar anak ni 10 tahun, 11 tahun dan datang balik, maka Allah suruh pada ketika itu? Allah suruh sembelih anak.
Allah suruh lakukan sembelihan. Bukan Allah nak sembelih kita faham ya, jangan pula disalah faham. Oh, sembelih anak tak. Nak bagi tahu bahawa sejauh mana kamu dengan Allah nak rapat dan kamu sanggup korban walaupun perkara yang kamu paling sayang. Dan ketika itu Nabi Ibrahim menerima untuk melaksanakannya dan terpaksa tanya anak pula ya, fanzur madza tara. Tengok apa yang pandangan engkau. Dan anak dia kata, ya abati fa'al, wahai ayah, buatlah apa yang diperintah pada engkau, aku sabar insya-Allah. Makna cerita semua yang dikasih sekalian, cuba bayang pada saat kita dah rapat dengan Allah, kita akrab dengan Allah, kalau tuan-tuan kita bekerja di MPS ni kerana kita nak dekat dengan Allah, tuan-tuan kita akan bagi yang terbaik insya-Allah. Dia dalam kehidupan, kita balik ke rumah kita penat dan kemudian kita tahu dengan kita buat yang terbaik di rumah itulah yang menyebabkan kita akan rapat dengan Allah, kita akan buang penat kita akan layan anak kita didik anak kita sapa tegur anak kita. Anak-anak juga begitu. Walaupun penat, walaupun sibuk, hubungi ayah-ayah di kampung, ya, terutama musim PKP ni. Dan saya yakin insya-Allah benarlah ibadah ini akan menjadikan kita benar-benar orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, peluang ini hanya ada dalam 4 hari tadi. Kalau kita lepas, maka kita akan kena tangguh di tahun hadapan kalau masih ada umur yang Allah pinjamkan kepada kita. Saya kira Encik Muhammad Zikri, MC kita, yang alhamdulillah ya, nampak sangat presented ya, dengan songkoknya yang masya-Allah ya, perfect lah saya kira. Jadi jadi begitu juga semua. YDP kita masya-Allah ada juga bersama, masya-Allah. YDP Sukan dan Kebajikan MPS ya. Dan semua rakan-rakan, saya rasa saya doa pada Allah agar apa yang kita bincangkan ini ada manfaatnya, harapannya. Dan pastinya saya mengundur diri dan menyerahkan kembali kepada MC dengan ucapan memohon kemaafan, gurauan, cakap-cakap saya yang mungkin tak selesa di hati rakan-rakan sahabat saya, maka saya dengan penuh rendah diri memohon kemaafan. Semoga bertemu lagi di masa akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Ustaz Zul atas perkongsian yang sangat-sangat berguna. Dan apa yang menjadi masalah sekarang ni, seperti yang mana Ustaz nyatakan tadilah, masalah kepada kita semualah di dalam norma-norma baru sekarang ni. Kalau selalunya Ustaz, kita di MPS ni insyaAllah tiap-tiap tahun kita ada program korban secara fizikal. Dekat MPS lah kita buat, dan sahabat-sahabat kita di Majawan Selayar ni mungkin ada juga yang buat di kampung secara fizikal. Cuma kalau mesyuarat sebelum ni kita buat fizikal, sekarang kita boleh tukar kepada online. Cuma korban ni kita tak boleh nak buat secara online. Jadi itulah jadi masalah dia. Apa yang kita nak melepaskan ibadah ini adalah satu perkara yang sangat merugikan lah pada saya, dan saya rasa seperti mana yang Ustaz katakan tadi. Jadi apakah kaedah yang kita nak buat pada tahun ni? Bagaimanakah kita nak buat korban untuk tahun ni? Jadi kawan-kawan dan sahabat-sahabat dan yang ada di dalam online ni, mungkin penduduk-penduduk di dalam kawasan Majawan Selayang ataupun di luar, pada hari ini juga kita bawakan bersama satu organisasi iaitu We Love Korban yang akan membantu kita bagaimana untuk kita laksanakan ibadah korban ni bukan secara online, tapi di dalam SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Sekarang ni pun kerajaan belum keluarkan lagi SOP untuk korban, yang for sure-nya kalau meeting pun tak boleh, korban lagi lah. Saya rasa mungkin sangat ketat SOP-nya, sebab mustahil lah kalau kita tengok program-program kita sebelum ni pun, ibadah korban ni kita nak tumbangkan lembu mustahil secara jarak-jarak. Macam mana kita nak jarak 1 meter nak tumbangkan lembu tu? Takut kita lah kena tendang lembu. Jadi tanpa membuang masa, saya jemput ustaz yang tidak kurang juga famousnya di MPS ni untuk memberikan sedikit perkongsian berkenaan dengan program korban yang boleh dilaksanakan bersama dengan We Love Korban. Dipersilakan Ustaz Asfar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada MC kita yang handsome hari ini.
Alhamdulillah wa syukurillah bertemu kita kembali untuk kali ini. Ya, kalau bulan Ramadan hari itu kita dah bertemu dengan slot perkongsian pengajian Al-Quran. Dan alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam masa ini, waktu ini, untuk kita sama-sama buat persediaan untuk sama-sama kita sediakan diri kita untuk melakukan korban di Hari Raya Aidiladha. Okay. Jadi kalau Hari Raya Aidilfitri itu disempurnakan dengan ibadah puasa, maka Hari Raya Aidiladha ini sepatutnya kita sempurnakan dengan ibadah korban. Jadi bila kita menyambut Hari Raya itu kerana kita puasa, tapi dengan kita menyambut Aidiladha ini tidaklah nak kata meriah, maksudnya tidak meriah. Kalau kita tak buat ibadah korban, sepertinya kosong, macam Hari Raya tak ada lemang. Kan? Okey, jadi bila tibanya Hari Raya Aidiladha, kalau boleh kita kena berazam dan kita kena, orang kata, tanamkan niat kita untuk berkorban. Sebab dalam hadis pun sebut innamal a'malu binniyat. Kita tak tahu kita mampu ke tak, tapi yang penting kita niat. Paling kurang kita dapat niat untuk berkorban. Jadi insya-Allah bila kita ada niat, insya-Allah Allah akan buka. Dan sebenarnya ibadah yang kita lakukan ni pun sebenarnya atas izin Allah. Okey, saya minta izin untuk saya sharekan slide. Okey, saya nak berikan taklimat ringkas saja sebab saya ada lebih kurang dari 15 minit kalau tak silap saya. Okey, sekejap ya. Okey. Okey, terima kasih semua kerana berikan saya peluang dan masa untuk terangkan berkenaan dengan apa yang ada di dalam Wheel of Korban, Community Wheel of Korban lah. Okey, saya ringkaskan sahaja. Community Wheel of Korban ini adalah salah satu syarikat di bawah Al-Badadi juga. Kita menyediakan Wheel of Korban ini menyediakan servis untuk melakukan korban di dalam dan juga di luar negara. Kalau untuk pengetahuan Cik Zikri ya, baru tahun lepas kita buat di dalam negara, tapi kita berikan nama korban asnaf. Sebab dalam bila kita buat luar negara kan, ada sesetengah pihak mengatakan kenapa tak buat dalam negara, kan kita patut utamakan yang dalam negara dulu, kita patut bantu yang dalam negara dulu. Jadi kita buka peluang untuk sahabat-sahabat di luar sana dan sahabat-sahabat MPS untuk join bersama kita, sama ada korban di luar negara ataupun korban dalam negara, iaitu korban asnaf. Okey, jadi saya pergi terus kepada korban luar negara. Pakej yang kita ada ialah ada 3 ya. Korban lembu 1 ekor, korban kambing 1 ekor dan juga korban lembu 1 bahagian lah. Okey. Korban lembu 1 ekor berharga 2,240 dan juga korban kambing 1 ekor 590. Jadi kalau rasanya tak boleh pergi kepada 1 ekor lembu, kita bahagi-bahagikan. Kita cari 7 orang kawan kita, kita bahagi-bahagikan, seorang ambil 1 bahagian. Jadi 1 bahagian berharga 320. Maknanya kita buat pilihan lah kat sini, sama ada luar negara ataupun dalam negara. Jadi kita komplot dengan kawan-kawan kita 7 orang. Ataupun dengan family kita. Ya, family kita kan ada berapa orang family kita, kita ajak, ada tak yang nak join korban. Tak semestinya semua kena ahli-ahli MPS. Seorang ahli MPS dengan keluarga masing-masing 7 bahagian. Jadi untuk 1 ekor lembu 2,240 dan juga untuk korban kambing 1 ekor 590. Jadi kita akan buat di beberapa buah negara, antaranya di Bangladesh dan seterusnya lah. Kalau tengok di sini, ini antara kita punya program yang kita buat di Bangladesh. Okey, ni kita punya, ni lah wakil kita kat sana lah. Sama jugalah kalau daripada PKP ni, daripada tahun lepas, kita memang tak dapat nak pergi ke sana. Jadi wakil kita di sana, yang buatkan kita punya ibadah korban di sana lah. Okey.
Okey, seterusnya kita pergi pada korban asnaf. Okey, korban asnaf. Okey. Kalau kita tengok baru sahaja beberapa hari yang lepas saya dan juga Encik Azri kita pergi melawat pada ladang. Okey, ladang berhampiran dengan Sepang. Ya, kita pergi tengok lembu. Jadi kita buka tahun ni untuk program korban lembu asnaf satu bahagian RM800. Satu bahagian RM800. Dan kalau satu ekor bersamaan dengan 5,600 lah. Alhamdulillah setakat ni kita dah dapat kumpul dalam 5 ekor ya. Encik Zikri, 5 ekor dah. Kan? Orang Malaysia ni memang sangat-sangat bila kata ibadah korban ni memang sangat laju. Ya, memang tak dinafikan lah. Jadi Alhamdulillah kita dah dapat 5 ekor untuk batch yang pertama. Jadi batch yang kedua ni insya-Allah kita target dalam 10 ekor. Ya, kalau boleh kita pergi pada 10 ekor pula. Kita nak tengok kita punya semangat warga-warga MPS ni kan. Okey, jadi korban korban asnaf ni kita akan serahkan pada pihak ladang. Jadi mereka yang akan sembelih dan mereka yang akan melapar lah. Okey, nanti bahagian lembu tu akan dihantarkan kepada kita di Wisma Al-Badadi dan kita akan serahkan pada golongan asnaf ni secara drive thru. Ya, kita tak buat online. Macam mana nak serahkan daging online kan? Yang asnaf di mana kita tak tahulah. Itu Al-Baghdadi uruskan lah. Asnaf di mana kita tak tahulah. Al-Baghdadi atau asnaf ni kita collaborate dengan Jabatan Kebajikan lah. Kita minta senarai asnaf ni di sekitar Selayang ni. Kemudian kita panggil lah. Kalau saya boleh sharekan satu video yang ini adalah korban tahun lepas kita buat, insya-Allah. Boleh dengar ke suara? okey. Untuk melunaskan acara korban hari ini, korban asnaf. So insya-Allah kita selesaikan hari ini sebanyak 5 ekor tahun ni. Kita uruskan penyembelihan dan juga pembungkusan di sini dan kita akan buat penyerahan kepada sahabat asnaf kita di Bandar Selayang di Wisma Al-Badadi insya-Allah. Razak pasti telefon dia, saya telefon dia sebab saya tengah ni. Telefon ya. Okey, Alhamdulillah. Jadi itu antara kita punya selingan-selingan sedikit lah berkenaan dengan program ibadah korban asnaf yang kita lakukan pada tahun lepas 2020. Saya tak silap betul 2020 tahun lepas sebab dah lama sangat ada rumah PKP ni tak tarik pula dah sekarang kan. Okey, jadi itu antara kita punya program lah, program asnaf. Dan saya dimaklumkan daripada Encik Wais, ada yang daripada pihak MPS sendiri yang nak join program asnaf ni bertanya, boleh tak nak dapatkan sedikit daging? Boleh. Okey. Nanti kita akan ambil sedikit bagi daging tu, kita akan bagi kepada yang peserta korban lah, peserta korban asnaf insya-Allah. Kemudian itu saja, maknanya kita ada dua jenis program korban luar negara dan juga program korban dalam negara dipanggil sebagai korban asnaf. Jadi untuk maklumat lanjut, tuan-tuan dan puan-puan warga MPS boleh terus mengunjungi kita punya website
Sekarang kita dah senang lah. Okay. Dulu kena buat mesyuarat, kena tengok siapa yang nak kena berdaftar, apa semua kena berjumpa. Jadi sebabkan PKP ni, kita tak boleh berjumpa ni, kita menggunakan cara platform website lah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan warga MPS boleh pergi pada welovekorban.onpay.my. Okay, jadi boleh nampak ke yang saya share ni? Kan tak nampak pula kan, saya risau sendiri pula cerita kan. Nampak. Okay, jadi boleh sahaja pergi ke kita punya website welovekorban.onpay.my, pergi sahaja di situ, pergi scroll ke bawah. Okay, jadi kita ada package-package lah kat sini. Package korban dan akikah luar dan dalam negara. Tadi saya tak cerita akikah ya, sebab takut jangan sampai pukul 11 pula nanti. Okay, kita ada korban lembu asnaf satu bahagian, dan juga package korban kambing Mekah pun kita ada buat, package akikah kambing Mekah pun kita ada buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah tengok satu persatu yang ada, program-program kita yang ada dalam website ni lah. Okay, jadi pergi saja pada website contoh korban 1 ekor, kemudian klik untuk info lanjut, maka dia akan keluar borang ni lah. Okay, borang ni, okay, kat sini kita ada kena isi form, tengok berapa bahagian, berapa ekor kita nak join. 1 ekor ataupun 2 ekor. Okay, terus saja isikan maklumat, nama tuan-tuan dan puan-puan, email, nombor telefon, alamat. Okay, kemudian letakkan nama. Kalau untuk 1 ekor letaklah 7 nama ya. 7 nama, dan terus boleh buat pembayaran atas talian dah. Kemudian nanti kita punya PIC akan call untuk kita bacakan lafaz wakalah. Itulah berkenaan dengan program korban bersama komuniti We Love Korban, insya-Allah. Jadi saya rasa saya menyeru kepada sahabat-sahabat MPS dan juga We Love Korban, dan alhamdulillah saya sendiri telah mendaftar sebagai peserta korban, insya-Allah, alhamdulillah. Jadi kalau rasa nak buat di luar negara, boleh pilih package di luar negara. Dan rasa saya ada pertanyaan lah, sebab boleh. Ada yang luar negara dan juga dalam negara tu kan. Mungkinlah ada, sebab harganya pun berbeza. Mungkinlah ada di kalangan ni, saya punya pertanyaan lah, mungkin di kalangan yang ada pun bertanya sama. Yang mana satu lebih afdal, di luar negara ke di dalam negara? Itu pertanyaan saya yang paling famous tu. Okey, alhamdulillah. Okey, kalau ikutkan ya, kalau pandangan saya, okey, pada awal dulu bila saya mengaji kos Quran sunnah. Jadi bila mengaji buat hadis, bila mengaji buat Al-Quran, suruh buat korban. Kita sebagai pelajar ni nak buat ibadah korban ni dengan harga yang di dalam Malaysia ni, contoh 800 satu bahagian ni agak berat. Jadi saya mengambil inisiatif, tengok kita buat program korban di luar negara, tengok lagi murah, maknanya bersesuaian dengan kemampuan kita. Okey, tapi yang mana lagi baik itu of course lah, yang mana kita bagi yang terbaik itu ya, dalam negara tu kan kita bagi yang terbaik. Tapi mana-mana pun sebenarnya ibadah itu dikira dan dikira oleh Allah sebagai satu ibadah kita. Dan insya-Allah program ibadah korban kita buat ni moga-moga menjadi asbab kita esok Allah beratkan timbangan amalan baik kita, membuatkan kita dapat masuk ke dalam syurga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi jawapan ni ialah mengikut kemampuan kita. Kalau rasa kita boleh pergi yang 800 satu bahagian, tapi kita rasa 800 ni kita mampu, tapi kita rasa tak apalah, tak payah 800, ambil yang 320 kan lagi murah kan. Sedangkan kita mampu. Tapi maknanya kita pergi yang Pak Gatot Ustaz Zul Ramli ni, kita pergi yang terbaik yang kita mampu dan terbaik. Okey, itulah jawapannya. Macam tu, Allah alam. Baik. InsyaAllah. Kalau ada soalan boleh tanya. Ada siapa-siapa ada soalan? Lama tak jumpa sahabat-sahabat ni. InsyaAllah. Allahu Akbar. Cik Wais ya. Cik Wais, ada apa-apa soalan? Tak ada apa Ustaz. Cuma kalau wakil MPS, kalau rasa segan nak tanya Ustaz Asfar ke, bolehlah jumpa dengan saya, nanti saya akan maklum kepada Ustaz Asfar lah. Betul. Masya-Allah. Cik Wais ni dia umpama jambatan antara Al-Badadi dan MPS. Antara Al-Badadi dan MPS, masya-Allah. Mungkin untuk ketangan MPS, kalau ni ada satu soalan, boleh ke buat korban atas nama orang yang dah meninggal dunia? Ini daripada Najmi. Boleh.
Cumanya jangan menggunakan ni lah, jangan menggunakan duit ataupun harta peninggalan tu lah. Maksudnya kita yang buatkan untuk guna duit kita lah. Boleh Takut menggunakan duitnya tu dah menjadi duit harta pusaka tu, yang patut dibagi-bagikan tu, maknanya kita gunakan duit kita. InsyaAllah. Salam takziah juga kepada Najmi atas pemergian ayahnya beberapa hari yang lepas, 1-2 hari yang lepas. Ada lagi soalan daripada sahabat-sahabat? Tarikh tutup nak bayar bila, Ustaz? Okey, tarikh tutup kita buat petang raya pertama tu. Petang raya pertama tu, tapi biasa saya maklum kita orang Melayu ni memang suka last minute. Dia duk fikir nak buat tak buat kan. Saya lebih buat awal. Cik Fendi tanya bila tarikh tutup bayar bila. Ni nampak gaya ni macam 4 ekor ni. Maksudnya petang raya pertama. Petang raya pertama tu kita masih buka lah. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada boleh terus juga menghubungi Cik Wais ataupun Ustaz Asfar untuk program korban kita ni. Jadi sebab apa kita ada lagi satu program lain, iaitu program tarikh tutup kita 20 Julai ya. 20 Julai 20 Julai akan tutup. Dan untuk maklumat lanjut mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh terus berhubung dengan Cik Wais, wakil kita di MPS, dan juga boleh juga terus menghubungi Ustaz Asfar. Ada nanti kita dekat kita punya FB ada ni tak, Cik Wais? Kita bubuh iklan tu. Cik Wais? Belum lagi Cik. Nanti saya akan minta Ustaz Asfar lah untuk masuk dalam FB kita. Nanti kita akanlah untuk dekat FB kita. Jangan risau, kita hari per hari kita akan berikan countdown lah. Supaya alert lah. Biasa yang nak minta buat dalam minit kan takut terlepasnya. InsyaAllah. Okey, ada apa lagi pertanyaan dan sebagainya sebelum saya tutup majlis kita pada hari ini? Saya ingat tak ada. Kalau tak ada apa-apa, saya sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir secara di dalam Zoom dan juga di dalam FB Live, Majlis Buan Selayang yang sama-sama mengikuti. Ramai saya tengok, alhamdulillah, mantan YDP kita pun ada join. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan dan terima kasih kepada pengurusan MPS. Terima kasih juga kepada komuniti We Love Korban melalui Al-Baghdadi yang dah beberapa kali bekerjasama dengan kami. Boleh diteruskan lagi insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi